InsyaAllah. Jadi pada malam ini kita akan sambung kuliah kita, kitab Aqidatun Najin, akidah orang-orang yang kemenangan ataupun kejayaan. Di muka surat 36. Betul eh? Baris apa, Mam? Dan tarikh sifat manawiyah. Okey, insya-Allah. Ini ada kitab istimak. Kita dah berada di muka surat 36. Untuk yang jawi lah. Yang rumi tak pasti berapa. Dan takrif sifat manawiyah itu iaitu halul hiya al-halul wajibatun lizat ma damatil zat mu'allalatun bi'illatin. Mu'allalatun bi'illatin. Maksudnya yang dikatakan sifat manawiyah itu ialah satu kelakuan yang sabit, halun wajibat, satu kelakuan ataupun satu hal yang wajib. Okey, satu hal yang wajib bagi zat selama mana ada zat itu dan dikeranakan dengan suatu kerana. Okey, yang dikatakan sifat manawiyah iaitulah satu halun. Apakah dikatakan hal itu? Hal ini di antara wujud, maujud dan makdum. Antara maujud dan makdum dikatakan hal. Kemudian satu lagi amrun itibari. Amrun itibari ini di antara halun dengan makdum. Makdum ni benda tiada lah. Okey. Dia ada empat tu. Tahap tu pertama iaitulah yang paling tinggi, iaitulah maujudun. Maujud. Di bawah maujud itu terdapatnya halun. Hal ni di antara maujud dengan makdum. Kemudian di antara hal dengan makdum iaitulah amrun itibari. Amrun itibari iaitulah sesuatu yang ada pada zihin, tetapi tiada pada kharij. Okey. Jadi apakah dikatakan sifat manawiyah? Sifat manawiyah iaitulah satu halun. Satu hal atau sini terjemahkan dengan kelakuan. Tapi sebenarnya halun ni di antara maujud dengan makdum. Kalau kita detailkan lagi lah. Kalau kita detailkan, perincikan, apakah dikatakan halun? Hal itu ialah antara maujud dengan makdum, antara ada dengan tiada, maka dikatakan sebagai halun. Hal yang wajib bagi zat ataupun di sini terjemahkan dengan kelakuan. Kelakuan yang sabit bagi zat selama mana ada zat itu kemudian dikeranakan dengan suatu kerana ataupun disebabkan dengan satu sebab. Disebabkan dengan suatu sebab. Maknanya disebabkan ada sifat ma'ani, maka adalah sifat manawiyah. Maka kelakuan itu ialah suatu sifat wasitah, sifat pertengahan antara wujud dengan adam ataupun maujud dengan makdum, antara ada dengan tiada. Itu dikatakan sebagai halun ataupun kelakuan. Dan keluar dengan kata halun itu ialah sifat salbiah. Kerana sifat salbiah ni dia dalam makdum. Sifat madiyah ya menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Itu dikatakan sifat salbiah kan. Dia ada definisi sifat salbiah itu. Betul? Jadi sifat salbiah ni boleh kita jadikan sebagai makdum. Okey. Dan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni termasuk dalam kumpulan amrun itibari. Ada pula terjemahkan didefinisikan dalam kelakuan halun. Hal juga termasuk dalam sifat ma'ani. Dan keluar dengan kata dikeranakan dengan suatu kerana itu. Baik, dan keluar dengan kata dikeranakan ataupun disebabkan dengan suatu sebab itu itulah sifat nafsiah. Maka tiada ia dikeranakan dengan suatu kerana. Sifat nafsiah bukan dikeranakan dengan suatu kerana, bukan disebabkan dengan suatu sebab. Dan makna kerana itu berdiri sifat makna itu dengan zat seperti yang telah lalu kenyataannya. So apakah makna kerana?
masuk kerana ialah berdirinya sifat ma'ni tadi dengan zat Allah Ta'ala. Contohnya wujud, contohnya kudrah. Kudrah sifat ma'ni. Jadi sifat ma'ni itu duduk pada zat Allah Ta'ala. Sifat ma'ni itu berdirinya pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat iradah berdirinya pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat ilmun berdirinya pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu masuk dengan kerana tu. Maksud kerana ataupun disebabkan maksud sebab. Saya ulang semula. Dan ta'rif sifat manawiyah itu iaitulah hal wajibat li zat. Satu hal, satu kelakuan yang wajib bagi zat selama mana ada zat dan dikeranakan dengan suatu kerana. Atau sini terjemahkan kelakuan yang sabit bagi zat Allah selama mana ada zat Allah Ta'ala itu, kan, dan dikeranakan dengan suatu kerana. Maka arti kelakuan itu ialah suatu sifat wasitah antara wujud dan makdum. Jadi apakah dia katakan kelakuan ataupun halun itu? Halun itu maknanya sesuatu yang berada di antara maujud dengan makdum ataupun wujud dengan adam, antara ada dengan tiada lah. Jadi dia duduk tengah-tengah. Kemudian di antara halun pula dengan makdum pula, maka itulah dikatakan sebagai amr iktibari. Banyak kalilah saya ulang, kan? Dan keluar dengan halun itu ialah sifat nafsiah dan sifat ma'ani. Maka dia tak termasuk dalam kumpulan halun. Sama ada dia masuk dalam kumpulan amr iktibari ataupun masuk dalam kumpulan maujudun, sifat yang maujud yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dan keluar dengan kata dikeranakan dengan suatu kerana itu, iaitulah sifat nafsiah. Maka tiada ia dikeranakan dengan suatu kerana. Sifat nafsiah mana dia? Iaitulah wujud. Wujudlah sifat nafsiah. Jadi sifat nafsiah itu kan bukan dikeranakan dengan suatu kerana, bukan disebabkan dengan suatu sebab. Okey. Dan makna kerana itu berdiri sifat ma'ani itu dengan zat Allah. Termasuk dengan kerana. Mana dikeranakan ada zat Allah Ta'ala, maka adalah sifat ma'ani. Itulah kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar dan kalam. Baik. Kemudian hasilnya bahawa sifat manawiyah itu pada kaul yang mensabitkan hal berkata ia kaunuhu qadiran itu suatu sifat yang melazimkan ia akan kudrah. Dan kudrah itu satu sifat pula melazim ia akan kaunuhu qadiran. Maka keduanya itu dua sifat yang berlain-lainan. Dua sifat yang berlain-lainan. Walaupun lazim melazimi antara satu sama lain. Maknanya ma'ani melazimi kepada kaunuhu qadiran melazimi kepada kudrah. Kudrah melazimi kepada kaunuhu qadiran. Jadi dua-duanya lazim melazimi antara satu sama lain. Tetapi hakikat sebenarnya dua-duanya berbeza. Kudrah lain, kaunuhu qadiran benda yang lain. Betul? Kudrah ialah sifat mawjud, sedangkan kaunuhu qadiran ialah sifat af'al, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok semula hasilnya bahawa sifat manawiyah itu pada kaul ataupun pendapat yang mensabitkan hal ataupun kelakuan berkata ia kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala berkuasa itu suatu sifat yang melazimkan ia akan kudrah. Dan kudrah itu satu sifat pula melazim ia akan kaunuhu qadiran. Jadi kudrah melazimi kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran melazimi kepada kudrah. Maka keduanya itu dua sifat yang berlainan-lainan, tetapi dua-duanya berlainan. Walaupun lazim melazimi antara satu sama lain, tetapi duanya berlainan. Contohnya melazimi daripada makan ada kenyang. Lazim daripada makan ada kenyang. Tetapi kenyang dengan makan beza tak? Beza kan? Walaupun dua-duanya lazim melazimi antara satu sama lain. Lazim daripada makan adanya kenyang, lazim daripada kenyang ada makan. Tetapi makan benda dengan kenyang adalah dua-dua benda yang berbeza. Itu juga dengan kudrah, dengan kaunuhu qadiran. Kan? Jadi dua-duanya lazim melazimi antara satu sama lain, tetapi dua-duanya adalah berbeza.
Dua-duanya adalah berbeza. Dan jikalau adalah keduanya itu berlazim-laziman sekalipun dan kiaskan olehmu akan yang 7 sifat yang lain. Kias yang lain lah. Mana kaunuhu, apa lagi? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu takaliman. Masing-masing melazimi daripada sifat ma'ani masing-masing lah. Tetapi walaupun lazim-lazimi, tetapi masing-masing adalah berbeza di antara satu sama lain. Itu maksudnya. Apa yang nak disampaikan oleh musannif ataupun pengarang kat sini. Masya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Seterusnya kemudian dan kaul yang tiada mensabitkan halun itu ialah kaul yang dhaif. Kaul ataupun pendapat yang mensabitkan bahawa sifat manawiyah itu dia kata bukan halun. Bukan halun ataupun kelakuan. Kalau ada pendapat menyatakan begitu, jadi pendapat ni ialah pendapat yang dhaif. Maknanya kalau dia kata sifat manawiyah ini ialah bukan sifat halun, tetapi amrul itibari, ataupun dia kata maujudun ataupun ma'dumun, jadi pendapat ni tak diterima lah. Kerana pendapat yang kuat menyatakan sifat manawiyah termasuk dalam kumpulan halun, walaupun ada pendapat lain menyatakan sifat manawiyah termasuk dalam amrul itibari. Dan berkata ia kaunuhu qadiran itu ibarat daripada berdiri kudrah dengan zat. Ini pendapat menyatakan bahawa sifat manawiyah ini bukan halun, tetapi amrul itibari. Jadi bagi pendapat menyatakan sifat manawiyah ini bukan termasuk dalam hal, tetapi masuk dalam amrul itibari. Jadi mereka meletakkan definisinya itulah ibaratun. Dia kata ibarat. Ibaratun itu mana? Amrul itibari lah. Maka berkata dia kaunuhu qadiran itu, iaitulah ibarat daripada berdiri kudrah dengan zat. Dan kaunuhu muridan itu ialah ibarat daripada berdiri iradat dengan zat. Demikianlah dikatakan hingga akhir dia. Mana semua dikata ibarat. Mana amrul itibari. Okey? Amrul itibari maknanya sesuatu benda yang ada pada zihn tetapi tiada pada kharij. Sedangkan pendapat kuat menyatakan musannif juga berpendapat bahawa yang dikatakan sifat manawiyah itu ialah sifat halun. Halun mana antara maujud dengan ma'dum, antara ada dengan tiada lah. Itu dikatakan halun. Baik, kemudian yakni kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan, hingga akhirnya itu bukan sifat yang lain yang lebih atas segala sifat ma'ani. Yakni dia kata kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan itu hingga akhirnya itu bukan sifat yang lain yang lebih atas segala sifat ma'ani. Inilah akhir 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia, iaitu bahagi yang pertama daripada segala bahagi, yang 3 yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengenal akan dia. Wajib atas tiap mukallaf itu mengenal akan dia. Habislah sifat 20. Sifat yang wajib. Sifat wajib ada 20 kan? Sudah habislah. Bahas kan? Daripada belakang itu, daripada mula kita belajar tu sampai sekarang dah habis. Faham tak ni? Tak faham? Faham? InsyaAllah kan? InsyaAllah fahamlah kan? Kenalah ulang, selalu ulang-ulang. InsyaAllah faham. Baik, sekarang ni kita masuk dalam sifat yang mustahil lah. Okey. Sekarang ni sifat yang mustahil yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sifat mustahil ni lawan dia sifat 20 yang wajib. Dan masuk kaul musannif menyatakan bahagian yang kedua, iaitu yang mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala isyruna sifatan wahya a'dadul ishrinal ula. Maksudnya dah setengah daripada
mustahil pada Allah Ta'ala itu ialah 20 sifat, dan iaitu segala lawan bagi 20 sifat yang pertama. Maka inilah bahagian yang kedua, setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia. Mana lawannya pun kita kenal. Setelah kita kenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah daripada wujud, qidam, baqa, muhalafatu 'alal hawadis, qiyamul ta'ala bi nafsi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam kan. Sampailah kaunuhu mutakaliman tu, sifat wajib semua kita dah kenal dah, dan bahagian-bahagian dia, pecah-pecahan dia. Sifat nafsiyah yang mana, sifat salbiah yang mana, sifat ma'ani yang mana-mana, sifat manawiyah yang mana. Mana kita dah huraikan dah semua dah. So sekarang ni kita masuk lawan dia pula lah. Lawan sifat 20 pun juga wajib kita kena kenal. Jangan bila kata oh lawan dia, lawan tak perlu kenal lah. Buat apa? Maknanya dia lawan pun kita kena kenal jugalah. Macam tu. Maka inilah bahagi yang kedua, setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenalkan dia. Dan itu barang yang mustahil pada Allah Ta'ala. Okay? Dan itu barang yang mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Apa yang mustahil pada Allah Ta'ala tu, tuan-tuan? Tahu tak? Baik. Dan iaitu barang yang mustahil pada hak Allah Ta'ala itu, tetapi musannaf tiada menyatakan akan sekalian barang yang mustahil pada hak Allah Ta'ala, melainkan setengahnya. Tetapi musannaf, dia kata pengarang, tetapi musannaf tiada menyatakan akan barang sekalian barang yang mustahil pada hak Allah Ta'ala itu, melainkan setengahnya sahaja. Dan iaitu yang mustahil pada jalan tafsir juga, dan iaitu 20 yang lagi akan datang sebutnya. Jadi maknanya lawan sifat-sifat wajib ni dia sebenarnya bukan 20 aja. Walaupun di sini disebut 20, tapi sebenarnya lebih lagi, banyak lagi sifat-sifat yang bukan sifat Allah Ta'ala kan. Gitu. Mana sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib Allah Ta'ala ni sebenarnya banyak. Begitu juga sifat-sifat yang wajib pada Allah Ta'ala pun bukan 20 aja, banyak lagi. Tapi yang wajib kita kenal tu 20 lah. 20 tu pun pening nak mengingat kan. Macam tu. 20 pun puas nak mengingat ni satu. Macam tu. Baik. Sekali lagi diulang balik tuan-tuan. Tak apa, banyak kali ulang pun tak apa. Dan masuk pula musannaf menyatakan bahagian yang kedua, iaitu yang mustahil atas Allah Ta'ala dengan katanya, wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala 20 sifatan wa hiya adadu 20 ula. Dan setengah daripada mustahil pada hak Allah Ta'ala itu 20 sifat, dan iaitu segala lawan bagi 20 sifat yang pertama. Maka inilah bahagi yang kedua, setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia. Dan iaitu barang yang mustahil pada hak Allah Ta'ala, tetapi musannaf ataupun pengarang tiada menyatakan akan sekalian barang yang mustahil pada hak Allah Ta'ala itu, melainkan setengahnya sahaja. Jadi disebut setengah je, tak sebut semua pun. Kalau nak sebut semua banyak sebenarnya. Tu pun 20 pun mustahil, lawan ni pun payah juga kita nak memahamkannya. Dan iaitu yang mustahil atas jalan tafsir 2 secara terperinci, tafsir mata perinci lah. Dan iaitu 20 lagi yang akan datang sebutnya. Seperti barang yang mengisyarah ia bagi demikian itu dengan katanya. Dan setengah daripada barang yang mustahil atau mata'ala itu ialah 20 sifat. Sesungguhnya telah engkau ketahui bahawa ini dibinakan atas kaul yang berkata dengan subut ahwal yang diperbuatkan atas tarikat ataupun jalan yang berkata ia dengan bahawa segala perkara itu 4 bahagi. Segala perkara itu 4 bahagi. Pertama, maujud iaitu sifat ma'ani. Dan yang kedua, makdumat iaitulah sifat salbiah. Yang ketiga, ahwalun
ahwal. Itulah sifat manawiyah. Dan yang keempat, umurun itibari ataupun amr itibari, iaitulah sifat nafsiyah. Tiada atas kaul yang menafikan dia. Yang ini dibilangkan yang mustahil 20 itu tiada atas kaul yang menafikan hal yang diperbuatkan atas tarikat yang berkata ia dengan bahawa segala perkara ini tiga bahagi jua, maka hanyalah seperti barang yang telah lalu sebutnya. Jadi apa maksud pengarang ni? Pengarang ni nak katakan bahawa kan sifat mani, sifat yang 20 tu dipecah pada 4. Sifat 20 tu dipecah pada 4. Okey. Daripada sifat 24 pecah pada 4 tu dia ada nafsiyah, dia ada salbiyah, ada sifat mani dan sifat manawiyah. Okey. Daripada 4 tadi pun, yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni termasuk dalam kumpulan halun. Kemudian sifat salbiyah dia termasuk dalam kumpulan ma'dumat. Kemudian sifat ma'ani dia termasuk dalam kumpulan maujudat. Sifat yang maujud. Dan yang keempat ialah manawiyah, dia termasuk dalam kumpulan amr itibari. Kan? Ataupun boleh juga maknanya sifat nafsiyah tu amr itibari. Kita letak nafsiyah amr itibari, sedangkan sifat ma'nawiyah termasuk dalam kumpulan halun. Tu jadi 4 tu. Tu jadi 4. 4 pecahan dia. Tapi kalau ada pendapat yang kedua pula, 3 saja. Kenapa ketiga? Sebab sifat nafsiyah dengan sifat ma'ani, dua-duanya termasuk dalam kumpulan amr itibari ataupun halun. Amr itibari jatuh jadi 3 lah, tak ada 4 lah macam tu. Baik. Sekali lagi diulang. Akan datang sebutnya seperti barang mengisyarahkan ia bagi demikian itu dengan katanya, dan setengah daripada barang yang mustahil atas Allah Ta'ala itu ialah 20 sifat. Sesungguhnya telah engkau ketahui bahawa ini dibinakan atas kaul yang berkata dengan subut ahwal. Mana subut ni tetap ahwal yang diperbuat atas tarikat ataupun jalan yang berkata ia dengan bahawa segala perkara itu ada 4 bahagi. Kan? Jadi dia nak kata apa yang dia nak bahas ni, pada apa yang dia nak sebut sini maknanya sifat mustahil tadi ataupun sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tadi, dia dibina di atas 4 tadilah. Halun, amr itibari, dan juga maujud dan juga ma'dum. Macam tu. Baik, yang pertama maujudat, iaitu sifat mani. Sifat mani dikatakan sifat maujudat. Kemudian yang kedua, segala perkara yang ma'dumat seperti sifat salbiyah. Dan yang ketiga, segala perkara yang ahwal, kelakuan serta sifat mani. Dan yang keempat, umur itibariyah, iaitulah sifat nafsiyah. Tiada atas kaul yang menafikan dia. Yang ini yang dibilangkan yang mustahil 20 itu tiada atas kaul yang menafikan hal. Sebab ada kaul menafikan hal. Ada kaul menyatakan halun tidak ada, yang ada amr itibari saja. So makna ada 3 sajalah. Makna pertama maujud, yang kedua amr itibari, dan yang ketiga iaitulah ma'dumat. Halun tak ada dia tu. Mana ada pendapat yang nyatakan halun tidak ada. Yang ada 3 sajalah. Yang ini dibilangkan yang mustahil 20 itu tiada atas kaul yang menafikan hal yang diperbuat atas tarikat atau jalan yang berkata ia dengan bahawa segala perkara itu 3 bahagi jua, maka hanyalah seperti barang yang telah lalu kenyataan dia. Macam tu. Mana ada 2 kaul lah, ada pendapat. Pendapat pertama menyatakan setiap sesuatu benda tu dia ada 4. Yang kedua menyatakan setiap sesuatu benda tu ada 3 saja. Mana halun tidak ada. Yang ada amr itibari saja. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dan kata musannaf, mana pengarang? Dan kata musannaf, dan iaitu segala lawan bagi sifat 20. Yang pertama, artinya yang pertama daripada yang mustahil itu lawan bagi yang wajib yang pertama. Okey. Jadi kemudian musannaf mulalah membahaskan berkenaan sifat mustahil ni. Dan kata musannaf, dan iaitu segala lawan bagi sifat 20 itu yang pertama, artinya yang pertama daripada mustahil itu lawan bagi yang pertama.
Yang pertama apa? Yang pertama ialah wujud. Apa lawan wujud? Adam. Adam yang mustahil pertama ialah Adam. Ain dal mim Adam. Tiada. Jadi tiada tu lawan daripada wujud. Tiada lawan daripada wujud. Mana yang pertama lawan pada yang pertama. Dan yang kedua lawan bagi yang wajib yang kedua. Yang kedua iaitulah hudus. Hudus mana baru lawan kepada kidam. Hudus mana baru lawan kepada kidam. Kidam ialah sedia. Mana yang kedua itu daripada sifat mustahil itu lawan kepada yang kedua daripada sifat yang wajib. Tu nak cakap macam itulah. Kemudian dan demikian lagi atas tertib yang dahulu pada bilangan segala yang wajib. Dan ikutlah tertib dia. Tertibnya daripada yang pertama sampailah sifat 20. Semua ikut tertib dia. Dan maitilak oleh musannaf akan segala a'dad lawan-lawan, iaitu segala lawan atas muqabil. Mana muqabil ini mana bertentangan bagi segala sifat Allah Ta'ala. Dan tiada akas ia kerana bahawasanya segala sifat Allah Ta'ala itu qadim sebenarnya. Sebenarnya sifat Allah Ta'ala ni qadim sebenarnya. Sifat yang wajib tu semuanya qadim. Habis sifat mustahil ni macam mana? Adakah qadim? Tak qadim sebenarnya. Tapi kita kena tahu juga. Sifat yang wajib kepada Allah Ta'ala tu daripada sifat yang pertama sifat 20 tu semua sifat qadim. Sifat yang sedia bagi Allah Ta'ala. Lawan dia itu, lawannya itulah seperti Adam tiada. Lepas tu hudus baharu. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Fana binasa. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Adadun berbilang-bilang. Semua sifat-sifat lawan tu sebenarnya bukan sifat yang qadim. Sifat yang qadim tu sifat yang wajib tu aja yang qadim. Yang lawan tu bukan qadim. Tapi wajib tak kita kena tahu? Wajib juga kena tahu. Wajib juga kita kena tahu sifat-sifat lawan itu. Tu yang dia nak sebut sinilah. Dan maitilah oleh musannaf akan segala a'dad lawan-lawan atas muqabil mana bertentangan bagi segala sifat Allah Ta'ala, dan tiada akas, tiada sebaliknya, kerana bahasanya segala sifat Allah Ta'ala itu qadim. Maka tiada ada ia diddun lawan bagi lainnya. Maka tiada ia diddun lawan bagi lainnya. Demikian lagi diambil daripada kata kalam Syekh Yasin dan dibahas padanya dengan bahawa berlawanan nisbah itu daripada dua pihak. Maka tiap-tiap daripada keduanya didun berlawanan bagi yang satu lagi, dan tiada lazim daripada mereka itu, kerana sifat Allah Ta'ala itu, kerana sifatnya Ta'ala itu baharu, kerana bahawasanya didun itu seperti yang ditilakkan dia atas yang baharu, kan, ditilakkan yang qadim. Jadi makna sebenarnya sepatutnya dia nak sebut sini bahawa segala lawan-lawan ni tak sepatutnya kita bincangkan, dia kata. Tak sepatutnya kita bincangkan, sebab yang lawan-lawan ni semua sifat-sifat baharu. Sifat-sifat baharu. Dan tak sepatutnya kita tahu pun benda tu semua. Yang kita kena tahu tu sifat-sifat yang wajib itu yang kita kena tahu. Dia nak sebut sini. Tapi kenapa kita kena tahu juga? Kenapa? Satu, supaya kita jangan menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Supaya kita jangan merupakan Allah Ta'ala satu. Sebab apa? Lawan-lawan ni semuanya sifat-sifat yang kudus, sifat-sifat baru. Sedangkan yang wajib tu sifat-sifat yang qadim, sifat yang sedia, yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak sepatutnya kita tahu, tapi kita kata dia kena tahu jugalah, dia kata. Gitu. Baik, lagi diulang. Dan kata musannaf, ulang kata lagi balik. Dan kata musannaf, dan iaitu lawan, segala lawan itu 20 sifat. Yang pertama, artinya yang pertama daripada mustahil itu lawan bagi yang wajib yang pertama. Dan yang kedua, lawan bagi yang wajib bagi yang kedua. Dan demikian lagi atas tertib yang dahulu bilangan segala yang wajib. Dan mengitlakkan, mana itlak ni tiada mengkaitkanlah. Mengitlakkan oleh musannaf, akan segala adad ni, segala lawan-lawan atas muqabil bagi segala sifat. Mana muqabil mana bertentangan bagi segala sifat Allah Ta'ala.
dan tiada akasnya dan tiada sebaliknya. Kerana bahasanya segala sifat Allah Ta'ala itu qadim. Segala sifat Allah Ta'ala itu qadim. Senang lawan ni bukan qadim. Maka tiada ada ia didun bagi lainnya. Maka tiada ia itu didun, maknanya berlainan bagi yang lainnya. Berlawanan bagi yang lainnya. Tak? Jadi sepatutnya sifat 20 yang lawan ni sepatutnya dia kata tak payah belajar pun, tak perlu tahu pun, sebab sifat 20 yang ni semua sifat baharu. Sifat 20 yang lawan ni semua sifat baharu. Yang wajib ini yang sepatutnya kita kena tahu. Baik. Demikianlah diambil daripada kalam Syekh Yasin dan dibahas padanya dengan bahawasanya berlawanan itu nisbah pada dua pihak. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu didun berlawanan bagi yang satu lagi, dan tiada lazim daripada mereka itu keadaan sifat Allah Ta'ala itu baharu. Sedangkan sifat Allah Ta'ala ini bukan baharu. Sedangkan sifat Allah Ta'ala bukan baharu. Dia kata sedangkan sifat Allah Ta'ala qadim. Jadi kenapa nak perlu belajar tu yang lawan-lawan tu semua? Kenapa perlu kita wajib belajar yang lawan-lawan dia? Yang wajib kita belajar itulah yang wajib-wajib itu. Yang daripada wujud sampai kaunu ta'ala mutakaliman itu yang kita kena tahu. Yang lawan-lawannya itu apa kita nak tahu? Sebab benda-benda tu semua benda-benda kudus, benda baru. Bukan benda yang qadim. Okey. Sebab nanti kalau kita ambil tahu juga seolah macam kita mensabitkan sifat yang wajib mutlak tu jadi sifat yang baharu. Kerana bahasanya didun itu dia mana berlawanan. Itu seperti ditilakkan atas yang baharu. Ditilakkan atas yang qadim. Mana dikaitkan dengan baharu dengan qadim. Soalnya sifat Allah Ta'ala itu macam baharu bukan qadim. Dan murad mana maksud dengan didun di sini ialah daripada makna lughawi sahaja. Jadi maksud dengan didun berlawanan ni, berlawanan mana wujud lawannya adam. Kemudian kidam lawannya hudus. Apa lagi? Baqa lawannya fana, kekal lawannya fana. Kekal lawannya fana. Jadi yang wajib tu ialah sifat-sifat yang qadim. Yang lawan-lawan ni semuanya sifat baharu. Lawan-lawan ni sifat yang hudus, sifat-sifat yang baru, tuan-tuan. Jadi sepatutnya tak boleh kita nak lawankan, sepatutnya tak boleh kita nak lawankan dengan sifat yang qadim yang bagi Allah Ta'ala itu, dia kata. Sepatutnya tak boleh. Tapi kenapa ulama meletakkan juga? Maksud di sini ialah lawan di sini maksudnya daripada bangsa lughawi, bukan istilahi, kata. Itu daripada sudut lughawi saja, bukan istilahi. Dan iaitu mutlak bernapi-napinya. Mutlak bernapi-napiannya. Dan jika tiada murad seperti demikian, dan jika tiada murad mana maksud seperti demikian, itu maka tiada ini yang 20 sekaliannya itu diddun ataupun daddun, adadat mana lawan-lawan bagi 20 yang pertama dengan makna istilahi. Kerana diddaini ini mana dua berlawanan pada istilah itu, keduanya dua pekerjaan yang wujudi, kedua dia. Kan? Kerana diddun mana dua yang berlawanan pada istilah itu, keduanya dua pekerjaan yang wujudi, keduanya, antara keduanya, sehingga khilaf tiada berhimpun keduanya, dan terkadang terangkat keduanya seperti hitam dan putih. Seperti hitam lawannya putih, tak? Jadi kita jangan samakan seperti wujud lawannya hitam. Kita jangan samakan seperti putih lawannya hitam. Jangan samakan macam tu. Jangan kita samakan macam tu. Kerana putih hitam dua-duanya adalah benda baharu. Putih benda baharu, hitam benda baharu. Kita jangan samakan seperti wujud lawannya Adam. Wujud ialah sifat kidam, sifat yang kekal bagi Allah, yang sedia kekal. Sedangkan Adam ini ialah sifat baharu. Adam ialah baharu. Jadi kita jangan samakan seperti putih lawannya hitam, tinggi lawannya rendah, tinggi lawannya rendah. Macam tu.
Panjang lawannya pendek. Kita jangan samakan sifat yang wajib Allah Ta'ala lawan dengan yang mustahil itu. Jangan kita samakan macam tu perlawanan dia. Jangan kita samakan perlawanan macam tu. Perlawanan macam tu. Sebab sifat yang wajib, contoh wujud. Wujud sifat yang kidam. Lawannya adam, lawannya baru. Lawannya baru kan? Kan tak sama dengan putih lawannya hitam. Putih benda baru, hitam benda baru. Apa lagi? Panjang lawannya pendek. Panjang benda baru, pendek benda baru. Tinggi lawannya rendah. Tinggi benda baru. Tinggi benda baru dan rendah pun benda baru juga. Dua-dua benda baru. Dia dua-duanya bukan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan serupakan benda itu berlawanan yang bentuk macam tu, kata musannaf. Yang kita serupakan macam tu. Baik. Dan terkadang terangkat keduanya seperti hitam dan putih. Dan tiada yang 20 itu sekaliannya seperti demikian itu, dia kata. Nampak? Tiada yang 20 itu sekaliannya seperti demikian itu. Tetapi setengahnya didun. Setengahnya didun dan setengahnya nakidun. Didun maknanya berlawanan. Nakidun pun berlawanan juga. Tetapi kalau didun, bezanya didun ni ialah berlawanan daripada sudut perbuatan. Sedangkan nakidun berlawanan daripada sudut sifat. Sudut sifat. Tetapi dua-duanya bermakna didun, berlawanan. Dua-dua bermakna berlawanan. Didun berlawanan. Nakidun berlawanan juga. Dua-dua berlawanan. Tetapi ada perbezaan antara keduanya. Didun berlawanan daripada sudut perbuatan. Okey. Kemudian nakidun berlawanan daripada sudut perkataan. Perkataan. Dua beza. Walaupun dua-duanya maknanya berlawanan. Dan setengahnya bersamaan bagi nakidun. Dan setengahnya terlebih khas, terlebih khusus daripada nakidun. Seperti barang yang lagi akan engkau ketahui atasnya insya-Allah Ta'ala. Dan seterusnya kata musannaf, wahya al-adamu, dan itulah sifat yang lawan. Yang pertama itulah al-adamu, itulah adam. Mana adam itu ialah tiada. Tiada lawan daripada wujud, lawan daripada ada. Tetapi jangan kita serupakan. Jangan serupakan seperti putih lawannya hitam, kuning putih lawannya hitam, ataupun tinggi lawannya rendah, panjang lawannya pendek. Kita jangan serupakan macam tu. Jangan serupakan macam tu. Kalau kita serupakan macam tu kan, seolah sifat mustahil ni tak wajib tahulah. Tak wajib kita belajar. Yang wajib kita belajar ialah sifat yang wajib saja. Macam tu kan. Bermula berlawanan antara wujud dan adam itu setengah daripada yang berlawanan antara sesuatu, dan akhasu mana terlebih khusus daripada nakidnya, terlebih khusus daripada lawannya. Kerana bahawa nakid lawan wujud itu tiada wujud. Faham tak? Lawan daripada wujud itu tiada wujud, dan dia itu melengkapi adam, dan juga amrun itibari, dan juga halun. Maka adam itu terlebih khusus daripada tiada wujud, yang iaitu nakid bagi wujud, dan maknanya itu lawan juga, dan maknanya adalah lawan juga. Sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Sifat mustahil ni dia permulaan ni, mukadimah ni dia susah sikit. Permulaan dia ni susah sikit lah. Susah sikit nak faham. Nanti insya-Allah dah masuk satu demi satu nanti, InsyaAllah kita mudah sikit lah. InsyaAllah mudah sikit masuk satu demi satu. Sekarang ni baru kita nak masuk mukadimah kepada mustahil. Mukadimah ada permulaan kepada sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Dah masuk isyak kan? Dah. Saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Ada. Ya. Apa dalam Fatihah ada 2 kali Ar-Rahman Ar-Rahim? Fatihah? Dalam Fatihah ada 2 kali sebut
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Rahim yang pertama tu bismillah kan? Bismillah tu satu ayat daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat daripadanya. Dan bismillah ini memang pada setiap ayat ada bismillah. Pada setiap ayat itu memang ada bismillah. Maksud saya dalam Fatihah ada sebab apa disebut dua kali? Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu kali disebut. Manalah dua kali pula? Ar-Rahman lain. Bismillahirrahmanirrahim sekali. Lepas tu Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekali. Yang pertama Fatihah tu memang pada setiap surah ada. Yang bismillah tu, basmalah tu. Yang basmalah tu pada setiap surah memang ada basmalah. Permulaan perkataan ini mesti dengan bismillah. Kalau tidak Fatihah tu disebut lagi Fatihah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Lain-lainnya tak ada. Tidak lagi buat. Itu memang ada susunan ayat Allah Ta'ala macam tu. Dah susunan Allah Ta'ala dah menyusun dia macam tu. Mukjizat Quran tu turun macam tu. Ada sebab itu. Apa? Apalah sebab cerita lah. Saya tak tahu buat saya. Tak ada buat. Ini mutahid. Tapi dah Tuhan kata ada sebab Tuhan kata ada sebab tapi tak nak pula share sebab tak naklah kongsi sebabnya. Tak? Mam macam mana Mam? Yelah dah Fatihah tu dah sudah Allah Ta'ala dah turunkan macam tu. Bagi saya lah, dah Quran tu memang dah diturunkan seperti itu kan. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tahu tak mana Ar-Rahman Ar-Rahim tu Tuhan? Mana Ar-Rahman Ar-Rahim tu Tuhan tahu tak mananya? Mana dia apa? Kasih penyayang dia lah wujudnya dunia ni. Kasih sayang dia lah. Dia semua ada. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman tu apa? Pengasih dan penyayang. Ah. Dia pun Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman tu mana pemurah lagi Maha Penyayang. Kan? So apakah kenapa disebut dua kali? Tuan kata tadi tahu jawapannya, ada jawapan dia. Sebab share dia punya jawapan, nak tahu juga kan? Daripada kitab mana? Kitab tafsir ke? Tafsir apa? Tafsir Kutubi ke? Tafsir Jalalain ke? Tafsir Ibn Katsir ke? Kan? Tafsir Jalalain ke kan? Macam tu. Bagi saya ialah kalau ayat tu dah nyatakan di situ, Allah Ta'ala kata dua kali, tetaplah dua kali. Di samping itu dua kali itu untuk mentahqiqkan, untuk menguatkan lagi sifat Ar-Rahman yang Rahim yang ada kepada Allah Ta'ala. Betul tak? Ayat Al-Quran ni biasa kadang-kadang diulang-ulang. Contohnya Abi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, lagi banyak kali diulang. Surah Ar-Rahman tu berapa kali diulang tu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bukan dua kali tuan, banyak kali diulang. 25 kali Apa tujuannya diulang tu? Kenapa diulang banyak kali? Pasal orang banyak bercicai dan nikmat Tuhan. Yalah bolehlah juga jawapannya tu bolehlah. Salah satu daripada ni memang mukjizat Allah. Mukjizat tu memang macam tu turun dia. Salah satu sebab diulang tu supaya tujuannya nak berhujah dengan orang kafir. Orang kafir pada zaman dulu tu, pada zaman jahiliah kan, mereka tu kenal dengan syair-syair dia. Betul tak? Dia terkenal dengan syair-syair dia, dengan gurindam dia macam-macam kan. Malah mereka berlawan pula tu syair-syair tu. Mana syair-syair yang paling bagus tu akan digantungkan di dinding Kaabah. Kan? Dengan bahasa mereka yang cantik, yang bagus kan. Tapi bila Quran turun dengan pelbagai bentuk ayat yang lebih bagus lagi, lebih cantik lagi bahasa-bahasa dia, tu tujuannya tu nak mengalahkan hujah
mengalahkan syair-syair mereka. Itu satulah sebabnya. Tak? Apa lagi dalam Quran? Alif lam mim, alif lam mim, alif lam ra. Dalam syair-syair mereka tak ada. Alif lam mim, alif lam ra, sad, kan? Ha mim, ada tak? Tak ada dalam syair-syair mereka. Kemudian ayat ada kadang-kadang di ujung ayat tu sama aja. Contoh ayat apa? Ayat dalam surah apa tu yang ujungnya sama tu. Surah Al-Kahfi kan ujung dia sama aje. Surah apa lagi? Surah Insan. Kan ujung dia sama. Al-ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Karoro kan ujungnya. Itu salah satu daripada kecantikan bahasa Quran. Kecantikan bahasa Quran. Jadi sama juga Fabi ayyi rabbikuma tukadziban tu. Ini nak menunjukkan kepada kecantikan bahasa. Macam tu. Samping itu untuk mentahqiqkan lagi, menguatkan lagi benda tu, kepentingan benda tu. Tak? Sama juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa diulang? Untuk menguatkan lagi sifat yang ada kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Itu salah satunya lah. Dan kita boleh bahas lagi lah, boleh bincang lagi apakah banyaklah kelebihan yang lain kan yang ada pada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pemurah lagi Maha penyayang. Tak? Apa makna Maha pemurah? Maha pemurahan maksudnya orang engkar ke tak engkar ke aku bagi rezeki. Kau taat ke tak taat ke aku tetap bagi rezeki. Betul tak? Kau semayang ke tak semayang ke aku bagi rezeki. Tapi satu lagi Ar-Rahim. Ar-Rahim ni untuk orang yang beriman sahaja. Jadi sifat Rahim tidak ada kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya diulang-ulang banyak kali itu. Sebenarnya bukan dalam surah tu aja, surah-surah lain tu banyak lagi diulang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada kepada Allah Taala ini. Macam tu. Wallahu alam. Boleh? Betul lah. Okey tuan. Ada jawapan lain? Kalau tuan ada jawapan lain bagilah. Share lah sesama kita. Tak ada pula. Okey. Insya-Allah bis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fata ya alim lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana ta'rifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Ta'assanna bi izzatil jabarut wa tasanna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamun. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wal bala. Bijudika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na al bala wal ghala wal waba wal fasha wa ta'un wa munkar wa syara'il wal mihan ma zahara minka wa ma batan min balina hadza khasah wa min budani muslimin ka fa wa ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tadi buka.